sembahyang. 5 jenis tuan-tuan ucapan ataupun skrip yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duk bincang skrip yang kedua, ucapan yang kedua. Yang pertama dah settle, iaitu bagaimana cara untuk kita menutur ataupun untuk kita mengucapkan ucapan yang bernama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Telah bincang. Yang kedua kita akan sambung malam ni, iaitu cara untuk kita mengucapkan jenis ucapan yang kedua yang bernama surah Fatihah. Itu antara yang wajib. Dia ada 5 sahaja ucapan di dalam sembahyang yang wajib, yang lain sunat. Selain daripada 5 ni tuan-tuan, semuanya sunat abad dan juga sunat hay'ah. Yang kedua, surah Fatihah yang kita akan bincang malam ni, sambung terma yang ketiga ataupun cara untuk kita mengucapkan Fatihah yang sempurna. Ada 7 syarat yang perlu kita jaga. Malam ni kita akan sambung yang ketiga daripada 7. Ucapan yang ketiga dia ada 5 sahaja ucapan yang wajib, yang lain itu sunat. Iaitu kita akan bincang ucapan yang ketiga, nama dia tahiyyah akhir. Kita akan bincang kenal diri tahiyyah akhir itu yang mana. Dia nama sama, tahiyyah awal diri yang sama, tahiyyah akhir diri yang sama. Diri dia sama tapi nama berbeza. Satunya wajib, satunya sunat abad. Dia dalam bacaan tahiyyah akhir itu tuan-tuan, dia ada 3 jenis ucapan, 3 status. Yang pertama status wajib tahiyyah akhir. Yang kedua status wajib juga, iaitu selawat selepas tahiyyah akhir. Selawat selepas tahiyyah akhir kadang-kadang kita tuan-tuan kita bedal sama saja. Orang tanya kita mana tahiyyah akhir? Asyhadu an la ilaha illallah at-tahiyyatul mubarakatuh salawat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Dia tahiyyah akhir hanya setakat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tahiyyah akhir, diri tahiyyah akhir. Kemudian masuk skrip yang kedua, iaitu yang satu wajib, nama dia ialah selawat selepas tahiyyah akhir. Jadi selawat selepas tahiyyah akhir ni tuan-tuan, dia ucapan ataupun skrip yang wajib di dalam protokol sembahyang yang keempat. Dia ada 5 semua. Yang keempatnya ialah selawat selepas tahiyyah akhir. Kalau tertinggal yang tu, maka status solat kita dipanggil tak sah. Bukan batal. Dipanggil tidak diterima. Bukan batal. Dia ada beza penggunaan ayat di antara tak sah dan juga batal. Dan sekali Allah sekali kita akan bincang, iaitu ucapan yang wajib, nama dia ialah ucapan yang bernama salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Simple sahaja tuan-tuan, cuma cara dia ada 4 terma dan syarat. Jadi 5 ini yang kita akan bincang dalam modul pertama. Modul kedua barulah kita akan fokus kepada 8 jenis pergerakan dan juga perbuatan yang sempurna dan betul. Baik. Selain itu tuan-tuan, dia sunat dan juga sunat ba'ad. Kama sallai ta'ala itu ucapan yang ketiga selepas dalam tahiyyah akhir, dia ada 3 status. Kama sallai ta'ala Ibrahim itu hukum dia sunat dan termasuk kategori hay'ah, bukan ab'ad. Hay'ah, dia aksesori. Jadi rugilah walaupun dia sunat, kerana dia untuk make up, untuk cantik dia punya amalan sembahyang. Sebab amalan sembahyang kita tu dia ada rupa dia. Allah akan viewkan apabila bertukar alam. Kita boleh nampak. Sebab tu kenapa duk bincang soal diri sembahyang ini, dia ada diri dia. Diri pula ada diri yang wajib, ada diri yang ab'ad, ada diri yang hay'ah. Kerana dia ada rupa. Amalan sembahyang kita ini dia ada rupa dia. Dia jenis maujudun, dia status dia ada. Bukan status dia amrun i'tibar, tidak. Status pahala sembahyang ini maujud, real, boleh nampak pahala dia. Tapi sekarang tak boleh nampak sebab apa? Sebab alam berbeza. Tu je. Apabila kita bertukar saja channel, maka Allah boleh gambarkan kepada kita, boleh tunjuk kepada kita yang kata rupa sembahyang yang kita duk buat hari ni cantik ke tak cantik, ada ke tak ada. Kalau jadi sah, ada. Tu dia panggil sah tu. Sah Allah Ta'ala terima dan ada pahala. Maka pahala tu ada dan rupa dia ada. Tu rupa cantik tak cantik.
Kalau kita jaga make up dia, lagi cantik. Tu make up itu dipanggil sunat hai'ah. Kita akan tambah selepas modul wajib ni tuan-tuan. Baik, kita terus kepada ucapan skrip yang bernama surah Fatihah. Ada 7. Sambung malam ni yang ketiga. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Syarat sah menuturkan ucapan yang bernama surah Fatihah. Yang ketiganya, mesti menuturkan ataupun mengucapkan surah Fatihah ataupun segala huruf Fatihah dengan betul dari aspek makhrajnya. Ini juga antara benda yang fundamental tuan-tuan dalam surah Fatihah. Minggu lepas tu dia simple, bulan lepas dia mudah saja. Bulan lepas tu terma pertama bahasa Arab, tak boleh bahasa kita. Terma yang kedua kena berturut-turut, itu simple. Tak boleh cross dengan perkataan lain di antara ayat dengan ayat Fatihah, dan tak boleh dian yang lama. Itu simple saja. Yang malam ni pula cara untuk kita ucap Fatihah itu kena pastikan ucapan kita betul dari aspek makhraj. Dia ada 3 penilaian, tapi basic dia makhraj. Penilaian pertama, tutur kita ini dinilai dari sudut makhraj. Makhraj ni apa? Standard suara vokal kita kena keluar ikut standard dia. Maksudnya ikut tempat huruf yang sebenar. Kita lantunkan suara kita itu mengikut standard yang tepat ataupun yang betul. Kalau huruf qaf, kaf beza. Ak dengan aq beza. Qaf dan kaf beza apa? Beza level dia, makhraj dia. Kalau huruf apa nama ini kha, ada tempat dia. Aspek yang kedua tuan-tuan, ini untuk pastikan mutu bacaan kita, dipanggil sifat huruf, ciri huruf. Dari segi fiqh dia lebih ringan daripada tajwid. Jadi fiqh ni tuan-tuan, dia basic dia diambil kira pertama. Dia lebih longgar. Orang tajwid dia lebih tinggi penilaian dia. Dia nak 3-3 tajwid. Tetapi kita solat, penilaian kita bukan tajwid saja tapi dinilai dari segi fiqh. Maksud fiqh ni peraturan syarak. Itu fiqh. Kalau tajwid dia panggil peraturan membaca Quran. Itu dipanggil tajwid. Dia panggil tata cara membaca Quran, dia ada peraturan dia. Aspek kedua, dia nak ciri yang kita tutur itu betul dengan ciri huruf. Karena huruf ini dia ada ciri dia. Ada ciri itban, ada ciri istifal, lembut. Ada ciri dia ada huruf lin, harful lin, lembut. Karakter dia lembut, jangan kasarkan dia. Jangan sebut kasar, brutal, tak boleh. Sebab huruf dia lembut, ciri dia lembut, karakter dia lembut, kena sebut mengikut karakter dia. Itu aspek yang kedua. Ini tambahan. Kita fokus malam ni satu daripada tiga apa nama ini level ini. Yang ketiga dipanggil lahjah. Ini untuk yang terbaik, mutu bacaan kita. Lahjah ni dipanggil selain Arab supaya tak bunyi Melayu. Tak bunyi Melayu, tak bunyi Jawa, tak bunyi bahasa kita. Ini untuk terbaik saja. Penilaian yang baik maka diambil kira dari 3 aspek ini. Makhraj, vokal yang kita lantun itu mesti tepat. Yang kedua pula, ciri yang kita sebut huruf itu menepati dengan ciri yang betul, ciri huruf. Yang ketiga, lahjah, bunyi itu ada slang. Dia panggil Arabic slang dia. Bukan slang bahasa kita. Sebab tu orang boleh buat ni tuan-tuan, orang Arab dia terkejut. Cakap Arab tak boleh, tapi baca Quran hebat, bunyi lahjah dia. Slang Arab kita bunyi. Slang Arab. Contoh tuan-tuan, slang ni, orang Arab sebut B, orang Arab sebut ba, dia sebut macam huruf V, ba. Kita huruf ba, kemah. Itu slang kita. Ba. Itu slang kita. Slang Melayu, kemah. B. Bismillahirrahmanirrahim. Itu slang Melayu. Arab dia sebut, dia jaga semua ciri huruf, dia jaga ba ini istifal, lembut. Dan huruf ba ini
dia punya lahjah dia, slam dia tak bunyi macam kemah, dia tak bunyi kemah. Alhamdulillahi Rabbi. Macam V. Tapi bukan V lah, contoh saja. Alhamdulillahi Rabbi. Tu kita. Tu slam Melayu. Melayu. Tengok negeri dia pula. Melayu, Jawa. Melayu, Kelantan. Melayu, Kedah lain. Kedah lagi dalam. Kelantan dia naik sikit. Terengganu dia tohar sikit. Tu dia tak sama. Kalau ikut slam masing-masing dia tak sama. Mua lain. Bunyi orang Muar baca dia bunyi slang dia. Orang Kelantan baca bunyi slang dia. Kita mau slang standardized, sama je Arab baca. Cuma Arab pun dia agak ada slang tersendirilah. Di antara Mekah dia beza sikit dengan Madinah bacaan dia. Tapi yang paling terbaik adalah Qori di peringkat Mekah. Itu Mesir sekarang ini, Mesir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu contoh saja. Supaya kita nampak. Tapi tak adalah sebut macam V betul. Baik. 3. Jadi kita nak fokus 1 daripada 3 penilaian itu pun. 1. Syarat yang ketiga, mesti kita menjaga ataupun memelihara segala huruf Fatihah dari aspek makhrajnya. Jadi huruf Fatihah ni tuan-puan, dia ada 114 huruf, mesti semua kita jaga. 114 itu tak boleh kita gugurkan satu huruf dan tak boleh kita tambah satu huruf, tak boleh. Dia mesti cukup. Tak boleh kurang, tak boleh tambah. Baik. Kita ambil contoh mudah saja tuan-puan, kita nak ringkaskan. Dari segi makhraj ini, untuk membezakan bacaan kita standard biasa, bukan standard tinggi, standard biasa. Pastikan cara kita ucap itu tidak bertukar dengan makhraj orang lain. Itu saja, walaupun tak tepat. Okey. Walaupun tak tepat, tapi tak bertukar makhraj, sah bacaan Fatihah kita. Contoh macam mana tuan-puan? Contoh, kalau huruf ha, dia kita kena tutur, pastikan jadi tak bertukar dengan huruf ha pedas dengan ha simpul, walaupun sama-sama ha, tapi makhraj berbeza, dan maka kita jangan bertukar. Walaupun kita tak cantik pun, tak keluar ciri huruf dia. Dia kalau tepat cantik makhraj, dia akan keluar ciri yang cantik. Maksud ciri ni keluar sifat. Sifat huruf, makhraj, dia panggil makharijul huruf, wasifatul huruf, dia akan keluar serentak. Apabila tepat kita letak cantik, tuan-puan, dia auto keluar cantik. Makhraj. Jadi kalaulah makhraj kita betul, sifat tak cantik, okey. Dari segi fiqh sah. Kita nak ambil kira dari segi fiqh saja. Okay, contoh macam mana tuan-puan? Kita baca alham. Kita tak kata alham. Kalau alham, kita kata alham, tak sah bacaan. Kenapa? Kerana tidak menuturkan huruf ha mengikut standard makhraj yang betul. Tu. Baik, kita ambil contoh satu. Kita ambil dalam 3, 4, 5 contoh sahaja. Dalam Fatihah tu dia banyak contoh tu. Mula dengan ba' dulu. Kita mesti jaga permulaan. Bermula dengan huruf yang pertama sampai huruf nun waladhdallin. Cukupkan 114 huruf. Kalau kita tak jaga di awal, kita gugurkan di awal, menyebabkan tidak sah Fatihah kita. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca huruf ba tapi tak jelas, menyebabkan tak dengar huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang huruf ba. Tak sah. Kenapa? Kerana tak cukup satu huruf. Dia pastikan 118 cukup. Jangan tambah, jangan kurang. Contoh pertama, kurang huruf. Contoh yang kedua, dia tambah. Tambah apa? Tambah huruf ataupun tambah syaddah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ba dia sebut, sin dia sebut, tapi dia syaddahkan di atas mim. Bismi. Sedangkan tidak ada syaddah pada mim. Dia tekan mim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang betulnya tidak ada syaddah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada syaddah pada mim. Bismillah. Itu kalau kita tak concern ataupun tak berapa nak alert, dia terkadang tuan-puan, dia tempat yang tidak ada syaddah disyaddahkan, tempat yang perlu ada syaddah tidak ada syaddah. Itu contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga tuan-puan, pastikan huruf standard huruf jangan bertukar. Mana dia? Iaitu alham. Bismillah habis. Ini contoh ringkas lah. Sebenarnya banyak lagi dalam bismillah tu contoh-contoh yang kita boleh tengok. Tapi kita nak ringkas. Kita ambil alhamdulillah. Alhamdulillah ni tuan-puan yang perlu kita jaga ialah pada al dan pada lam. Dia al tu dia tidak ada baris pada lam itu. Dia mati sukun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia lam sukun. Dan lam ini dia huruf izlaq. Dia huruf yang melekat di lidah. Dia kena jaga dia punya karakter dia. Tak boleh cepat. Piramli pandai huruf ni. Piramli banyak menggunakan ala. Jadi lam. Dia melekat dulu. Jangan lama lah, ini contoh saja saya lama ni sebab nak bagi nampak tu kena lam itu kena sukun, karakter dia kena melekat di lidah, di langit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey. Biasanya kita baca terkadang tuan-puan, kita di sini dia ada dua kesalahan yang biasa kita buat. Pertamanya hidupkan lam, ala dia baca. Yang kedua dia buat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia nak sukun tapi terlajak dia nak tapi dia terlepas dia jadi tu kena jaga. Dia tak perasam lah. Semua ni benda ni luar kawal tuan-puan. Dan apabila luar kawal, dia tak pernah checklist, dia akan jadi habit, terbiasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kesalahan yang kedua, dia bariskan alham. Dia sebenarnya bukan alham, dia alham. Kalau baca dengan alham, maka tidak sah Fatihah dia. Mesti repeat balik, mesti ulang balik dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey. Dua kesalahan di situ. Yang ketiga tuan-puan, kesalahan yang ketiga pada satu kalimah ni, pada alham ni, iaitu huruf ha. Kini kena betul-betul alert. Kadang-kadang Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan alham, tapi alham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam alham ada tiga kesalahan yang perlu kita jaga. Yang lain, okey, itu yang kita sebut yang besar, yang kasar tuan-tuan. Yang halu-halu kita tak sebut, kata kita nak ringkaskan. Ra ini dia karakter ra bagi di atas kena tebal. Soal ketebalan itu berdasarkan kepada mentor masing-masing. Ini jangan bimbang tuan. Torik dia panggil. Torik ni maknanya daripada ambilan guru. Dia tak sama yang ni. Yang ni jangan, tak perlu tuan-puan condemn. Ada kadang kenapa tebal sangat ni? Kenapa nipis sangat? Kalau nipis tu memang tak lepas lah. Ra bagi di atas mesti tebal. Cuma ketebalan kita tak menjadi perdebatan. Sebab ini memang torik dia berbeza. Kalau Mesir dia agak tebal. Torik Mesir. Mekah Mesir dia tebal. Macam guru saya daripada Mesir, memang dia punya tebal dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Dia punya tebal, dia punya ra di atas dia tebal. Jadi ketebalan itu tak menjadi polemik, tak menjadi perdebatan. Itu tak apa. Yang penting tebal. Okey. Sebab ada juga orang condemn. Janji belajar je tuan-puan. Dia berbeza guru itu dia akan berbezalah, larilah. Yang itu tak apa. Yang penting belajar ada guru saja. Baik. Seterusnya tuan-puan, alhamdulillah Ar-Rahman. Okey. Kita ambil contoh seterusnya. Ar-Rahman ni sama saja, cuma beza jangan baca Ar-Rahman saja. Ar-Rahman, Ar-Rahman, itu saja. Beza jaga huruf. Ha jangan jadi ha. Ini simple. Maliki Yaumiddin. Okey. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Contoh last, siratal ladzi. Ini. Biasanya tuan-puan, siratal ladzi saya biasa dengar ada orang baca dengan bertukar huruf. Macam mana? Dia asal za, bukan zai. Sirata, ta tebal, za lembut. Ini tempat yang lembut dan tebal ni dia payah nak ubah, payah nak kena jaga. Siratal ladzi, za lembut, bukan zai. Jadi apabila dia terbawa huruf karakter yang tebal kepada za nak lembutkan balik, dia jadi kasar. Dia masukkan ta ke dalam za. Jadi macam mana tuan-puan? Jadi tebalkan za jadi huruf zai, bertukar huruf, tak sah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia baca siratal ladzina an'am, jadi zi. Maknanya dia tukar huruf za ke huruf zai, tidak sah. Apabila tidak sah, repeat balik. Tak sah bacaan Fatihah tidak menjadi auto, tak sah solat dah. Dia tak batal solat. Ini ada satu istilah dalam fiqh tuan-puan. Batal Fatihah, tak batal solat. Dia baru batal bacaan Fatihah. Kenapa? Kerana tak mengikut peraturan membaca Fatihah. Tidak sah membaca Fatihah. Maka kena repeat balik Fatihah. Bukan kata repeat sembahyang, tidak. Ini satu nama yang khas digunakan oleh para ulama. Batal Fatihah, tak batal solat. Cuma kena repeat Fatihah. Baik. Okey, settle. Siratal ladzina an'am. Last sekali tuan-puan. Last sekali, dia banyaklah, cuma saya nak sebut last ke. An'amta. Tadi siratal ladzi, jangan zi. Siratal ladzina an'amta, jangan hidupkan. Di sini biasa tertambah. An'am. Ramai orang baca an'am. Bukan tuan-puan. An'am. Dia sukun. Itu penting untuk kita checklist dia punya baris dia. An'am. Bukan an'am. Siratal ladzina an'am. An'am. Siratal ladzina an'am. Bukan an'am. Bukan. Jangan hidupkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu yang betul. Yang silapnya lah siratal ladzina an'am. Na'am dia tambah. Maka tambah huruf tak boleh. Buang huruf tak boleh, tambah huruf tak boleh, bertukar huruf tak boleh. Dia kena jaga ikut standard, ikut huruf yang telah ditetapkan. Okey, settle tuan-puan. Baik, sebelum kita ke syarat yang keempat, kita baca dua je malam ni tuan-puan. Sebelum syarat keempat, saya nak buat kesimpulan. Kesimpulan ni dia berkaitan, dia praktikal dengan kita. Kesimpulan tuan-puan, syarat ketiga mesti dituturkan semua 114 huruf Fatihah dengan betul dari aspek makhraj. Kita tak ambil kira dua lagi. Dari aspek makhraj. Dari sudut sifat dan lahjah, iaitu value added saja. Tuan-puan yang terbaiknya jagalah. Tapi oleh kerana kita ni nak fokus satu saja, kita ambil satu. Syarat dia simple. Jaga setiap perkataan itu pastikan betul makhraj.
Pastikan 114 kita jaga. Jangan kurang, jangan tambah. Dan tutur pula ikut makhraj, jangan bertukar. Isu dia tuan-puan, sekiranya kita menuturkan Fatihah, huruf Fatihah tak tepat, tak betul, bukan tak tepat, tak betul makhraj, hukum dia solat kita ataupun Fatihah kita tidak sah. Apabila tidak sah, kita mesti ulang balik. Kalaulah dia tak perasan, sembahyang dia tidak sah. Yang tadi baru Fatihah. Apabila dia tak perasan, dia rokok, dia i'tidal, ketika rokok itu dipanggil, barulah batal sembahyang dia. Sebelum dia rokok, tak batal sembahyang. Kenapa? Kerana masih diberi ruang oleh syarak untuk repeat balik bacaan yang betul. Tapi kerana dia tinggalkan satu rukun, dia rokok, barulah batal sembahyang dia. Baik, apa yang isu kita nak bincang? Isu yang kita nak bincang tuan-puan, dia ada dua isu di dalam kitab fiqh. Dalam kitab Baijuri Ibn Qasim bincang secara panjang lebar, dan juga dalam kitab Sulamus Sibyan juga dibincang, iaitu dua isu. Isu yang pertama, jadi istilah tuan-puan, istilah, iaitu orang yang ummi. Ini ada istilah khusus. Orang yang ummi. Sembahyang orang yang ummi ada dua kategori. Satunya ialah ummi yang sah sembahyangnya, yang kedua ummi yang tidak sah sembahyangnya. Kita nak elakkan daripada sembahyang kita ini termasuk golongan ummi yang tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Kerana tak capai piawaian yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kerana ini protokol. Apabila protokol buat, protokol sembah Tuhan. Itu dia panggil sembahyang tu. Protokol sembah Tuhan mesti ikut penetapan yang telah diperuntukkan oleh Allah Ta'ala. Ada satu istilah lagi, nama dia qari. Ini istilah tuan-puan, bukan dalam Malay, bukan. Ini di dalam istilah syarak. Dia beza di antara Malay dengan syar'i. Kalau Melayu ataupun bahasa Arab, literal Arabi itu Arab, masuk qari, orang yang memperdengarkan bacaan dari sudut tarannum. Itu dipanggil qari. Bahasa Arab. Tetapi qari bahasa syarak lain. Apabila kita bertemu dalam kitab fiqh qari tuan-puan, iman nak pilih iman yang qari. Apa maksud qari? Iman yang cantik, bacaan yang wajib. Itu maksud dia. Walaupun dia tak pandai dari sudut tarannum. Lagu tuan-puan, alunan lagu, basic 7 lagu dia tak boleh. Dari sudut hijaz, nahwan, dia tak tahu apa. Apa hijaz, apa nahwan, apa bayati, dia tak tahu. Dia main hantam lagu dia je. Setiap orang ada lagu. Cuma dia tak ikut standard yang telah digubal aja. Ni apa ni? Lagu saya. Nahwan ke bayati? Tak tahulah nahwan ke bayati, beda aja. Lagu juga, lagu dia lah. Macam kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ada lagu tak? Lagu. Tarannum tak? Ya, tarannum. Tarannum apa tu? Tarannum dia lah. Hijab bukan. Nahwan bukan. Imbah-imbah tu okeylah. Jadi lagu tu tak ada. Maksud qari dari sudut syarak tu, orang yang elok bacaan yang wajib. 5 ni. Walaupun bacaan sunat tak betul, tetap nama qari. Suruh dia baca tuan-puan doa iftitah, dia hantam doa iftitah. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tu doa iftitah. Tambah lagi wajjahtu wajhiya lilladzi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatarat samawati wal ard. Tu Fatihah dia. Itu doa iftitah dia. Bukan doa iftitah yang digubal oleh Allah Taala. Skrip ni tuan-puan, bukan Nabi kita yang gubal. Ini Allah Ta'ala ni, skrip daripada Allah. Cuma Nabi ni dia info apa panggil penyampai saja. Bukan skrip digubal oleh Nabi, tidak. Jadi apa saja ucapan kita dalam protokol ini, skrip telah digubal siap oleh Allah Ta'ala. Kita follow saja.
Kita baca skrip saja. Sebab tu kalau tak ingat skrip, boleh tengok skrip lah. Tak depan tu, solat. Tak nak baca Fatihah tak ingat? Abuh masahah depan, boleh. Dah tak ingat baca skrip. Macam pembaca berita, tuan-puan bukan dia hafal semua. Tuan-puan tengok buletin TV3 tu kan, bukan semua dia hafal. Dia tengok skrip. Jadi kita ni sebab hak basic ni tuan-puan, kita dah hafal lama. Sebab tu kita tak tengok dah. Fatihah dah hafal, doa iftitah dah hafal. Tetapi cara kita baca mesti mengikut peraturan yang sebenar. Tu. Jadi kalau doa iftitah tak betul, Fatihah dia betul, takbiratul ihram dia betul, tayat akhir dia betul, selawat selepas tayat akhir dia betul, salam betul, 5 betul, dinamakan qari. Dia imam yang qari. Tu istilah dia. Sebaliknya tuan-puan, kita nak bincang ini, nama dia satu lagi ummi. Ummi ini juga di dalam istilah syarak, bukan di dalam bahasa Arab. Kalau ummi di dalam bahasa Arab, orang yang tak pandai membaca dan menulis. Itu ummi. Tetapi ummi yang dimiliki oleh Nabi ini tuan-puan, ummi yang mulia. Kita jangan silap faham. Itu kena mengaji bab akidah. Di dalam kitab akidah dibincangkan ummi Nabi ini satu kemuliaan kepada Nabi. Jangan kita sama dengan ummi kita. Maka ummi di dalam bahasa syarak ni tuan-puan merujuk kepada apa? Orang yang tidak betul bacaan yang wajib. Dia panggil ummi. Bacaan Fatihah dia tak betul, dipanggil ummi. Bacaan takbiratul ihram tak betul, Allahu akbar. Jadi bertukar kaf dengan qaf. Allahu akbar. Bertukar huruf kaf dengan qaf. Itu dinamakan ummi. Bacaan wajib tak betul. Tayat akhir tak betul. At-tahiyyatul mubarakatus salawat. Sampai akhir dia baca at-tahiyyatul at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Hak dia buat. Banyak huruf yang dia buat. Ada huruf yang dia buat, dia adjust habis. Dia modify habis. Huruf yang dia buat, ada yang dia bariskan, tambah baris. Ada dia tukar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Waqaf dengan hak. Jangan waqaf hilang huruf. Tak betul waqaf hilang huruf. Kenapa? Tak cukup huruf. Waqaf mesti waqaf jelas huruf yang kita waqaf. Cuma tidak dibariskan. Ada orang kita biasa apabila waqaf dia hilangkan huruf. Dia silap faham. Waqaf ini bukan hilang huruf tetapi tak berbaris. Hilang baris bukan hilang huruf. Tu. Baik. Ummi ni tuan-puan dia ada dua kategori. Kita nak pastikan bahawa kita jangan berada di dalam kategori ummi, lebih-lebih lagi kategori ummi yang kedua. Ummi yang pertama tuan-puan, orang yang tak boleh baca bacaan yang wajib di dalam sembahyang kerana taksir daripada belajar. Ini dia panggil nama khusus dia ummi taksirun. Ummi yang taksir, yang lalai, lupa, leka daripada belajar. Ini. Nama dia ummi yang taksir daripada belajar. Status dia ialah sembahyang dia tidak sah. Ini yang kita nak wal'iyadzubillah. Minta jauh tuan-puan daripada ummi ni. Sebab tu kena ambil tahu, belajar perkara-perkara basic. 5 ucapan skrip ini belajar, cari usaha untuk kita pastikan ucapan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Walaupun tak mampu nak belajar dari 3 aspek itu, tapi kita fokus kepada aspek yang pertama, pastikan huruf yang kita sebut itu betul makhraj dia. Contoh tuan-puan, mana ummi taksir. Ummi taksir ini apa maksud taksir tuan-puan? Maksud dia cuai. Dia tak betul bacaan itu. Kenapa tak betul? Kerana kesilapan dia, kesalahan dia, kecuaian dia daripada belajar. Kalau belajar dia boleh sebut, bukan kerana lidah dia tidak, tetapi kerana dia tak belajar, itu saja. Ini dia panggil ummi yang taksir.
Ulama sebut dalam kitab Baijur dan juga dalam kitab Sulamus Sibyah agak detail. Maksud taksir ini ada dua definisi. Pertama, orang yang tidak belajar langsung. Sebab tu dia tak boleh sebut huruf. Contoh, kenapa dia tak boleh sebut alham? Kerana dia tak ambil, tak belajar talaqi musyafahah daripada guru. Kalau dia belajar daripada guru, lidah dia boleh sebut. Betul. Ini pertama. Definisi yang kedua, tuan-puan, orang yang belajar tetapi tak sampai masa yang sepatutnya boleh tapi dia berhenti. Ini juga dinamakan ummi taksir. Dia belajar 2-3 kali rasa nak macam payah, tuan-puan. Lepas tu tuang. Tak belajar. Belajar Quran, berjumpa tu guru tajwid. Nak tu guru tajwid jenis garang, tuan-puan. Silap sikit dia jerkah terus, lari kita. Pakai 2 kali je baca Fatihah dengan tu imam. Tu imam kata baca apa macam ni. Dah memang kita baca macam ni lah, kita nak belajar. Cakap kata imam. Tu imam standard lah dia. Dia kena cakap tanya juga, kenapa teruk sangat ni? Memang teruk lah saya nak mengaji. Patut kena jawab macam tu. Tiba-tiba dia tak belajar. Dia kata belajar dah, tak boleh dia kata. Tak sah. Maksud tak sah, tak dinamakan dia orang yang belajar. Sebab dia belajar tak sampai masa yang sepatutnya boleh, dia berhenti. Ini termasuk ummi yang taksir. Apa saja huruf yang dia tak boleh sebut, tetap dinamakan dia ummi yang taksir. Contoh, tuan-puan, ada orang yang baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lagu bukan main, lagu mudah nak tiru, tak bertemu guru pun jadi lagu ni. Lagu ni, tuan-puan, dengar tali tape, dengar YouTube, tuan-puan, buka lagu yang kita minat, ulang, rentak boleh. Boleh rentak, tak apa dah lagu ni. Lagu ni dapat rentak je. Dari segi matching dengan tu, tak, itu payahlah, itu kena belajar dengan guru lah. Tapi nak dapat rentak ini, dengar saja rentak dia, kita boleh tiru. Sebab tu kadang-kadang kita tengok rentak dia cantik dia punya alunan, tapi bacaan dia fake. Kenapa? Kerana dia dengar saja rentak, dia tiru rentak tapi tak tiru bacaan dengan guru. Maksudnya tak ambil daripada guru makhraj. Waladda bukan waladda. Huruf itba' pula tu kena tebak. Bukan bukan ada. Ni dia tukar terus dal. Melayu kan sebut dal. Huruf dal tu, tuan-puan, bukan huruf dha. Waladdallin. Bukan waladda, waladda. Ini dipanggil ummi yang taksir. Huruf dia waladda tak boleh sebut waladda. Sebab tu orang kita sebut afda. Ustaz lah afda jadi iman. Afda bukan afda, afdal, bukan afdal. Ramadan bukan Ramadan, Ramadan. Ramadan. Dia Ramadan. Lagu Ramadan. Bukan Ramadan, Ramadan. Waladda bukan waladda, bukan ada, bukan dal, dia ad. Ada orang yang waladdallin, jawab dia, tuan-puan, taksir, iaitu tak sah. Kenapa dia waladda? Kerana dia kecuaian dia daripada belajar menyebabkan dia tak boleh sebut, bukan kerana kelemahan lidah dia, tidak. Ini yang bahaya, tuan-puan. Ada satu lagi, nama dia, tuan-puan, ummi yang ghairat taksir. Ini bahasa syarak dulu, saya ambil istilah dulu. Ummi yang ghairat taksir, yakni ummi yang bukan kecuaian dia belajar, bukan. Tak boleh dia membaca huruf, tak boleh dia membaca Fatihah dengan betul. Maksudnya tak mampu dia menyebut satu-satu huruf dengan betul. Kerana apa? Kerana kelemahan lidah dia. Bukan kerana kecuaian daripada belajar. Dia dah belajar. Dan belajar pula sampai satu peringkat, dah sampai satu masa, kalau orang lain belajar dah mampu, dah boleh, tapi dia tetap tak boleh. Maka ini dinamakan ummi yang ghairat taksir. Hukum dia
sah diri dia sembahyang. Dimaafkan untuk diri dia sembahyang. Contohlah tuan-puan. Contoh apa? Contoh dia tak boleh sebut waladdah, contoh saja. Dia tak mampu sebut waladdah, adha tak boleh sebut. Kalau kita suruh sebut ada juga. Adha ada. Waladdah, waladdallin. Waladdah, waladdallin. Waladdah, waladdallin. Bertahun-tahun. Standard biasanya ni dikira huruf tuan-puan. Standard kalau kita belajar satu-satu makhraj, standard dianya tak sampai 1 tahun orang akan boleh. Maka tiba-tiba dia ni setahun belajar setiap minggu contohlah. Setiap minggu 4 kali sebulan. Setahun tak boleh sebut. Tetap waladdah. Waladdah, waladdah. Waladdah, waladdah. Tak boleh. Maka dimaafkan. Dia salat sah. Salatlah berpuluh tahun dengan waladdallin. Sah. Kenapa? Kerana dia dipanggil ummi, ya, tapi ghairat taksir, yang bukan termasuk ke golongan yang cuai daripada belajar. Ni golongan ni sah. Cuma tuan-puan, cuma praktikal dengan kita. Sebab ada orang tanya saya, Ustaz, boleh tak kita nak ikut tu iman waladdah? Maksudnya tu iman yang taksir. Boleh ke tidak kita nak ikut imam? Ada satu huruf yang dia tak betul baca, lain cantik. Satu huruf dia tak betul. Ada satu surau saya pergi tuan-puan, selain cantik semua, maknanya kita tahu dia belajar. Sebab lain huruf memang smart. Tiba-tiba satu huruf, siratal ladzina an'amta alaihim fi. Hak lain cantik, ba cantik, bismillahirrahmanirrahim, semua cantik. Waladdah pun cantik. Waladhal tu tuan-puan, dia kena lek sikit saja. Sebab apa? Sebab lam izlaqa mesti melekat di langit sedikit, jangan lama. Waladhalin, syadah, jangan li tanpa syadah. Tiba-tiba satu imam ini dia face satu je, siratal ladzina an'amta alaihim. Maka tuan-puan, kalau ceklah dia imam ni belajar ke tak? Ya, belajar. Tetapi Z dia tak boleh sebut. Status sah. Diri dia sah sembahyang. Dan qaul mu'tamad mengatakan boleh diikut. Orang lain boleh diikut. Kenapa orang lain boleh diikut? Kerana status inilah dia. Sebab dia status diri dia sah, sembahyang dia sah, maka orang lain boleh ikut. Kerana syarat, kita pernah belajar dulu tuan-puan, modul pertama, 13 syarat mengikut imam. Mesti iman yang sah kita ikut. Itu. Tetapi ada perdebatan di sini. Ada qaul yang kedua. Qaul yang kedua, iman yang makmun yang qari. Di belakang semua ni makmun yang qari. Apa maksud qari? Semua makmun bacaan yang tepat, bacaan yang betul. 5 bacaan wajib betul dia baca. Maka tak sah dia mengikut iman yang ummi, walaupun ummi taksir, tak sah. Ini qaul yang dhaif. Melainkan yang sahnya ialah iman itu, makmun itu sama-sama ummi dan tempat yang sama. Tu. Tempat yang sama. Imam ummi di mana? Tak betul baca di mana? Di huruf dal, huruf dha. Waladdah, dia tak boleh sebut. Maka makmum ini kalau nak ikut juga, ini qaul yang kedua tuan-tuan. Saya sebut 2 qaul sebab tak nak bagi perdebatan. Benda isu berdebat ni kadang-kadang dua-dua betul, cuma dia tak tahu yang mana mu'tamad, yang mana dhaif. Jadi dua-dua betul sebenarnya. Jadi yang qaul pendapat mengatakan boleh ikut sekiranya imam ini ummi dan makmum juga ummi, tempat yang sama. Iman waladda, makmum waladda, kena gain waladda juga. Imam kata waladdallin, makmum belakang waladdallin, geng waladdah boleh ikut. Tapi kalau makmum belakang bukan geng waladdah, cantik makmum belakang waladdallin, imam je waladdah, tak boleh ikut. Ini qaul yang kedua. Tapi qaul yang pertama, iaitu qaul mu'tamad, boleh juga ikut. Jadi kita tuan-tuan, kalau tengok iman tu memang hak lain cantik semua, cuma satu tempat saja,
Dan zon kita dia ni belajar, maka sah kita ikut. Sah kita ikut. Yang keempat, wallahu a'lam. Tak sempat yang keempat tu pun. Yang keempat, memelihara segala tasydid 14. Yang keempat 14 tasydid. Dia Fatihah ni ada dua je. Huruf ada 114 dan tasydid dia ada 14. Mudah aja. Jaga 14 huruf, jaga 14 tasydid. Jaga 114 huruf, jaga 14 tasydid. Insya-Allah cantik kita punya Fatihah kita. Mudah-mudahan Fatihah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah tuan-tuan, syarat yang keempat kita akan sambung bulan depan, iaitu menjaga segala 14 tasydid di dalam Fatihah kita. Kita baca betul dah semua tuan. Cuma orang panggil apa? Cuma kita nak polish dah. Nak bagi cantik lagi. Nak bagi alert mana-mana yang perlu kita jaga. Sebab kalau kita tak orang panggil apa? Tak refresh balik ni tuan, dia akan jadi macam dah kita habit dah. Kita duk sebut dah berbelah tahun dah kita sebut macam tu. Jadi kalau kita tak perasan tu, dia akan jadi kita nak orang panggil nak perbetul tu tak perasan di mana yang perlu kita upgrade. Ya Datuk. Alright. Jadi sudut bilangan. Ini bilangan tak apa. Okey, bilangan ni dia jangan kurang daripada, dia ada paling banyak dan paling minimum dan maksimum. Waladhdallin ni dia boleh cakap 14 maksimum. Waladhdallin. Sebab di situ dia boleh sampai 24 tu. Waladhdallin 14, lin itu pula 6. Waladhdallin atas tu tuan-tuan, lin tu 6. Jadi jangan kurang, waladhdallin tu jangan kurang daripada 4 harakat. Kalau lin tu tak apa, lin tu maksimum dia 2. Maksudnya paling pendek lin 2. Jangan kurang 2. Jangan break mengejut lin. Tak boleh mengejut, tak sah. Tak boleh break mengejut. Kena reverse apa ni? Kena span juga. Sekurang-kurang 2 lin. Hak yang waladhdha dia tak boleh 2, dia kena 4. Paling panjang dia boleh sampai 6. Waladhdall, dan paling lagi 14 di situ. Campur 14, campur pula dengan lin di belakang. Tapi kita standard kita ambil 6 saja tu panah, kita ambil 6. Di sinilah berbeza. Tuan-puan nak tahu, jangan caca merbolkan. Tuan-puan nak tahu standard kita baca di 3 tahu. 3 standard bacaan. Nak tahu panjang pendek di belakang ni. Yang pertama dia panggil tartil. Bacaan pertama tartil. Tartil ni bacaan perlahan. Jadi tuan-puan nak baca di luar sembahyang, dalam sembahyang, 3 standard ni kepilih. Standard kedua dia panggil standard yang pertengahan. Standard yang ketiga paling cepat. Okey, tuan-puan nak nilai di sini macam mana cara nak nilai dia? 3 standard ni. Tartil, yang keduanya pertengahan tu, hadar, paling pendek. Cara dia tuan-puan, tuan-puan tengok di Ma'rilis Sukum. Contoh tartil, bacaan perlahan, tuan-puan baca dengan 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. 6, tartil. Kalau tuan-puan nak level kedua, nak cepat, ini pertengahan, tuan-puan baca dengan 4. Alhamdulillahirrabbilalamin. 4 harakat. Itu apa nama ni, standard kedua. Tuan-puan nak paling cepat, 2. Dibenarkan paling cepat 2, tak boleh kurang 2, tak sah. Ar-Rahmanur-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu paling cepat. Jadi apabila cepat di sini, mana waladhdallin, dia tak sampai 14 harakat, tak sampai 6 harakat. Waladhdallin. Itu cakap 4 harakat, lin 4 harakat. Jadi tuan-tuan pilihlah standard. Jangan macam ni. Dia campurkan. Dia tak ada stand. Maksudnya dia tak pilih. Nak pilih hadak, nak pilih tartil, nak pilih sederhana ataupun cepat.
Dia sekejap cepat, sekejap dia sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia pendek balik. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, balik. Itu dipanggil mengkerabukan. Nasi kerabu. Jangan mengkerabukan Fatihah tuan-puan. Dia kena standardize. Kalau dua semua. Kalau empat semua sama. Ya, cikgu. Betul. Waladdah tu. Itu hadis itu nak cerita berkaitan dengan afdal. Baik. Tuan-puan, afdal bacaan 3 standard ini, afdal yang mana? Afdal tartil. Ni tartil. Ar-Rahmanir-Rahim. Berhenti, waqaf. Baru sambung balik. Itu dia sunat baca tartil. Tartil ni baca yang berlambat-lambatan, tak gopoh. Lambat-lambat itu adalah afdal, dapat pahala hasil. Dia panggil pahala apa? Pahala bonus. Itu dia panggil afdal tu. Afdal ni aktsaru sawaban. Terlebih besar nisbah bonus ataupun nisbah catatan pahala. Bukan diri bacaan itu, tidak. Bacaan bonus tambahan. Dua cikgu. Yes. Baca setiap satu ayat dapat 7 ayat ataupun sambung 3 ayat terus sambung lagi. Di mana yang benar? Ataupun pernah orang cakap Nabi pernah menyambung terus bacaan Al-Fatihah. Okey. Ini juga dari sudut dipanggil teknik bacaan yang afdal. Jadi Nabi ini, adakah kita baca dari segi penurunan, tak apalah, itu jadi khilaf. Penurunan 7 ayat sekaligus, ada 3 ayat, ada setengah ulama kata 7 serentak Allah turunkan. Itu okeylah. Cuma nak bincang dari angle teknik bacaan itu. Maksudnya, ada Nabi baca, ada orang yang baca, tumpuan, dia baca wasal terus, cepat. Wasal terus, sambung terus. Tetapi di sini tumpuan, yang Nabi nak sebut cara yang terbaik. Cara terbaik bukan kata tak boleh. Yang wasal tu ataupun dia ada wasal direct, dia ada wasal baca wasal 3 saja. Ada baca waqaf, 3 waqaf, kemudian belakang dia wasal terus. Macam-macam. Tapi nak cerita yang afdal tu pan. Yang lain tu harus ada yang makruh. Ada yang makruh. Harus serta makruh. Yang macam mana? Cerita dulu harus. Harus ni tuan-puan, dia boleh wasal sampai waladhdallin, boleh. Kan ada tarawih kan, imam yang paling cekak ini menjadi pilihan. Dia combine waladhdallin, bismillah waladhdallin. Ini menjadi pilihan. Ini masih penuh, pecah masjid tuan-puan. Tak penuh sampai ke luar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 30 saat cekap. Harus tapi makruh. Tak dapat pahala. Sunat. Maksudnya pahala tambahan tak dapat. Yang afdal Nabi kata baca waqaf 1 huruf demi 1 huruf. Satu ayat demi 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Waqaf ni maksud apa waqaf tuan-puan? Berhenti sekadar sempat tarik nafas. Itu dipanggil waqaf, minimum waqaf. Kalau tak sampai masa nak sekali tarik nafas, tidak dinamakan waqaf yang hakiki, hanya dinamakan pada makna waqaf. Sekejap sangat dia waqaf. Tidak dinamakan waqaf yang sebenar, tetapi dinamakan pada makna waqaf saja. Ini pun istilah juga. Jadi itu cara yang afdal dan cara yang terbaik. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-puan, kita sambung bulan depan. Kalau ada soalan, kalau tak ada soalan lagi bagus, kita boleh balik awal. Datuk dengan cikgu memang antara soalan tersedia ada.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin. واجعلنا من المخلصين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المتطهرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.